Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton TV Al-Hijrah, terima kasih banyak-banyak terus bersama kami di TV Al-Hijrah. Saya Adi Herman. Kita teruskan lagi dengan program podcast kita CCTV. Di sini banyak kisah inspirasi. Anda tengok minggu-minggu sebelum ni banyak kisah-kisah inspirasi yang boleh jadi yang kata pedoman, mungkin jadi inspirasi, guideline kita kan untuk kita memandu diri kita ke arah yang lebih baik. Jadi untuk hari ini satu lagi kisah inspirasi yang mungkin kita nak dengar sebab ialah macam sebelum-sebelum ni kita ada ikon-ikon kemanusiaan, kita ada wartawan sebagainya. Hari ini kita bawakan seorang yang sangat legend lah dalam industri nasyid tanah air. Saya tak nak berbicara panjang, saya perkenalkan abang Amin saya iaitu Muhammad Hazamin bin Harun, salah seorang pengasas kumpulan Intim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Amin? Alhamdulillah sihat. Mengasaskan Intim tahun berapa? Intim kami, saya dan Syah lah yang Syah. asal, yang betul-betul ahli asal. Okey. Tahun 1998 waktu kami di matrikulasi UAE. 98? Ya betul. Oh. 98 masa tu umur apa? Form Form three. 3. Hmm. So 98 tu kami masuk matrik Okey. UAE, dan masa tu ada kan biasalah hujung minggu orientasi kita akan ada persembahan. Betul? So facilitator ni dia kumpulkan siapa budak-budak yang boleh bernasyid untuk buat performance secara ad hoc je lah. Okey. Kebetulan saya Syah, lepas tu ada beberapa orang daripada Smarkel, KZ, ada beberapa orang dari Mirwana pun ada, Izzat, Akmal. Jadi kami bergabung buatlah persembahan. Start daripada situ kita mula buat persembahan dalam UAE, dan akhirnya jadi semakin serius beli percussion, kumpul duit beli alat muzik semua. And then kami pun buatlah satu nama kumpulan iaitu Intim. Masa tu ramai lah, masa dalam belah-belah orang ke. Oh, okey. Asal lah. Tapi startnya masa orientasi tu lah, taruh Masa lah. orientasi betul, taruh. Dan saya sebenarnya lah kalau nak kata orang yang paling tak pandai lagi, paling tak pandai bernasyid masa tu. Oh, ya ke? Sebab saya datang dari Pahang, daripada Temerloh kan. Orang kampung lah. Alright. Yang ada dekat tu masa tu budak-budak Smarkel, Okey. macam Syah Smart Labu, semua yang ada kumpulan-kumpulan nasyid yang dah well Aktif organised, dah ada album tape kaset sendiri. okey. So masa tu saya antara yang saya melobi diri saya sendiri lah. Waktu dia orang nak cari orang tu, saya pun beritahu. Saya ada kumpulan nasyid juga di sekolah, di Sekolah Menengah Agama Al Ihsan, Kuantan. Okey, itu kisah berpuluh tahun dulu lah. Ya, betul. Kan, dari awal buat Intim sebagainya. Sebab Intim ni kalau nak katakan memang saya punya favourite juga. Daripada lagu Alhamdulillah. Kasih Kekasih, Nur Kasih, Impian Kasih, Masya Allah. Damba Kasih. Terima kasih. Lepas tu pula Setangi Syurga dengan Kaimah. Ya, betul. Itu memang lagu yang saya selalu mainkan dalam kereta lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tak saya tanya wife saya. Okey, sekarang fokus atau career lebih kepada perniagaan ataupun masih kompos lagu? Masih lagi keutamaannya kepada nasyid itu sendiri. Okey. Industri nasyid sendiri, maknanya dari segi penciptaan lagu. Kalau tak cipta lagu pun rakam lagu yang orang cipta, menerbitkan album-album nasyid, lagu-lagu nasyid untuk orang lain, mengedarkan album-album nasyid untuk orang lain supaya industri nasyid itu sentiasa segar, sentiasa meriah. Malah segar. Kalau boleh, sebab kami ni, kita lah, mungkin generasi kita 80s, 90s ni, kita pernah lalui zaman kegemilangan nasyid tu sekitar tahun 97, 98, 2000. Betul. Masa tu nasyid ni bukan sekadar orang kata lagu nasyid, tetapi dah jadi lifestyle. Ada baju Raihan, ada kopiah Hijaz, kopiah Robani. Masa tu Intim belum lagi lah kan. Tapi maksudnya saya nak beritahu yang saya rasa bertuah sebab dapat melalui zaman kegemilangan nasyid, sebab saya berjaya mengikut lifestyle nasyid tu. Okey, ya. Yang mana bagi saya banyak yang baik lah. Yes. Belajar taranum, belajar Quran, benda-benda tu secara tak langsung. Sebab kita minat pada penasyid-penasyid tu, kita cuba ikut cara hidup dia. Jadi saya kalau boleh tak nak nasyid ni terkubur, Okey. supaya anak-anak saya, generasi yang akan datang pun akan mengenali nasyid itu sentiasa. Mudah-mudahan Abang insya-Allah. Min ada idola dalam industri nasyid tanah air, walaupun Abang Min sendiri adalah macam kira pioneer jugalah. Lepas Raihan Rabbani sebagainya, mungkin ada idola. Okey, sebelum tu kalau nak kata legend sebenarnya atas kita ramai lagi yang living legend kan. Okey, betul. Dan pastilah idola-idola saya, kalau saya boleh katakan big four dalam industri nasyid, daripada Raihan sendiri kan, kumpulan Raihan, abang Nazri, abang Bakar, abang Cik Amran semualah. Kemudian Hijaz sendiri, yang Hijaz yang mencongkil bakat Intim tu, memperkenalkan Intim pada industri nasyid, abang Munif, abang Isman, abang Abai masa tu, dan arwah Soleh Hijaz. Beliau lah sebenarnya orang yang katanya 90%, 80% album pertama Kasih-Kasih Intim tu adalah hasil tangan beliau.
Daripada album cover, design, penerbitan lagu dan sebagainya, banyak yang dia buat. Ini adalah idola-idola kami. Robani sendiri oleh Ramsa Asri dan seluruh anggota Robani, Brothers, itu semualah yang. Tapi kalau saya, kalau disuruh pilih seorang, pastilah kita ambil oleh Ramsa Asri Ibrahim. Sebab dia yang orang kata yang paling otai, paling legend dan menjadi rujukan juga kepada kumpulan-kumpulan nasyid yang otai-otai yang lain lah. Pada tahun 98 tu ataupun masa early years of Intim dan pernah terfikir tak akan sampai ke tahap ni? Dah Itu. ada bisnes, dah ada ekosistem nasyid tu. Memang kita tak ada pun target nak buat satu kumpulan nasyid yang komersial, popular dan sebagainya. Sebab kita memang bernasyid kat sekolah tu atas dasar minat. Dekat universiti pun sama, masuk pertandingan semua kan. Tapi bila Hijaz, kita dah berjumpa dengan Hijaz, dengan Raihan Robani, dan mereka Hijaz ni offer nak buat album, kita nak tengok satu masterpiece ataupun satu karya kita tu. And then kita orang pun di celah-celah kesibukan belajar tu pergi recording malam, balik subuh. Pergi recording malam, balik subuh. Sampai masa tu dekat hostel dekat UiPJ tu kami terpaksa minta kebenaran bersurat bertulis daripada college punya pengurusan sebab nak balik lewat. Macam-macam lah pengalaman pahit manis tu, kalau nak cerita panjang lagi kan. Tapi maksud saya, kita tak pernah pun bercita-cita ataupun mengimpikan untuk jadi kumpulan nasyid yang komersial lah. Tapi alhamdulillah rezeki dah Allah dah tentukan. Jadi album pertama Kasih-Kasih yang konon-kononnya macam nak cuba-cuba je, meletup, dan kami tak dapat menolak takdir lah. Dah Allah dah tentukan jalannya begitu. Teruslah keluar album kedua, tiga, keempat dan seterusnya. Amin. Saya nak tanya lagi banyak benda, tapi kita rehat sekejap. Baik. Bagi penonton minum air, kita kembali selepas ini dalam CCTV. Okey, kembali dalam CCTV bersama saya Adi Harman. CCTV di sini banyak kisah inspirasi. Dengar betul-betul. Saya bersama lagi bersama dengan Abang Amin kita daripada kumpulan Intim. Tadi kita ceritalah mesti banyak tentang macam asas penubuhan Intim, macam mana dia bermula kan. Daripada orientasi dia, orientasi dan sebagainya kan. Tapi okey, sekarang pun telah melebarkan sayap. Saya rasa dah lebih daripada peringkat tempatan dan global mungkin. InsyaAllah terbangsa. Boleh kongsikan tak syarikat Intim tu sendiri, apa yang bisnes ni macam mana? Okey, sebenarnya yang memberi inspirasi kami untuk menubuhkan syarikat ni tak lain Abang Hijaz sendirilah. Sebab kami waktu dilamar oleh Hijaz untuk buat album, kita dah diuruskan oleh syarikat Hijaz. Hijaz masa tu sangat well established. Ada pejabat, ada studio, ada kenderaan sendiri, logistik, ada sales dia orang, ada produk sendiri, merchandise. Masa tu belum travel lagi. Tapi pengurusan Hijaz tu kami dah lihat bagaimana Hijaz menguruskan sebuah syarikat. Dan bila kita dah masuk final year, saya dah final year, Syah pun dah final year. Masa tu kami dah mula kontrak dengan Hijaz pun tinggal sikit lagi, beberapa bulan lagi. Kita pun dah standby, jom kita buat syarikat lah, buat enterprise dulu kan. Masa tu nama syarikat Intim Edutainment, Education Entertainment. So masa tu kami hanya uruskan show je. Show masuk, kita deal melalui syarikat tu. Tapi masih lagi Hijaz yang buat album, apa semua. Management saja kami buat. So start daripada Intim Edutainment tu, bila kami dah habis kontrak, setahun lepas tu kami upgrade jadi Intim Records Sdn Bhd. Cuma rezeki lah, nak kata semuanya Allah punya kerja kan. Bila kita dah keluar release album pertama, kita buat pun meletup. Buat album Quran, bacaan Quran. Masa tu Ustaz Radi Khailan, Qori Malaysia. Lepas tu beberapa lagi Qori yang lain, meletup. Daripada jualan-jualan tu kami buat lagi album, dan rezeki yang paling besar bila Awakening Records daripada UK, Mahizin, mereka menerima lamaran kami untuk mengedarkan album Mahizin di Malaysia. Jadi sejak daripada tu boleh kata meletup, dan banyak sebab produk-produk Awakening yang hebat-hebat macam Sami Yusof, Haris J, Humud Al-Khudir. Jadi di situ melonjakkan lagi syarikat Intim Records. Kami banyak belajar, orang kata daripada tak tahu apa-apa, belajar buat event, buat konsert. Masa tu konsert Mahizin yang pertama tu, kami tak pernah buat apa-apa konsert. 2010? Tahun 2010 tak silap, di Stadium Melawati. Zero experience. Cuma kita adalah ajak kawan-kawan yang ada pengalaman, nasyid.com lah apa masa tu, dapat buat konsert Mahizin. Jadi akhirnya Intim Records tu menjadi sampai sekarang, boleh kata jadi satu syarikat yang nak cuba untuk menyebarkan atau mengembangkan industri nasyid kat Malaysia ni, mudah-mudahan. Bila abang sebut Mahizin, saya teringat sebab tahun 2010 tu
masa TV Al-Hijrah baru jadi asaskan, Ya. ada satu pertemuan antara CEO arwah Datuk Bukhari Ya, betul. dan Nama KJ sendiri. Betul. Dan saya pernah buat liputan juga di KL Tower. Ya, betul. Saya ambil gambar ni inti. Betul. Kalau Nila nak bimbang kembali lah. Ya, pelancaran kita buat di Pelancaran. KL Tower, press conference kita. Okey, menarik sekali. Bila dah bertapak atau betul-betul punya syarikat, pastinya saya nak tanya pandangan sebagai seorang individu yang melibatkan tadi melibatkan dalam seni nasyid. Sekarang ni platform dakwah bukan saja nasyid, Yep. tapi dah semakin melebar. Meluas, Ada ya. seni taranum, Ya. ada haflahnya, ada tebuk challenge dan sebagainya. Pandangan sebagai seorang yang pengamal industri seni dakwah ni, pandangan tentang tu. Dia betul lah, bila kita sebut dakwah, dia ni sangat terbuka luas lah. Dia terikat, terbuka kepada kreativiti. Lebih-lebih lagi bila kita tengok anak-anak muda kita ni, dia macam-macam cara baru yang ada. TikTok lah kan. Jadi kreativiti tu, dakwah harus seiring dengan kreativiti. Selagi mana dia tak melanggar syariat lah. Jadi bagi saya, apa saja yang boleh menjadi dakwah, boleh mengajak orang kepada kebaikan, kita boleh buat selagi mana dia berpegang pada syariat. Jadi kita tak boleh gunakan cara yang lama saja. Even nasyid sendiri pun kita tak boleh kekal dengan kaedah yang 20 tahun lepas. Macam kami dulu kita suka Rehan kan, kita suka Robani, Hijaz. Sekarang ni mungkin budak-budak ramai yang dah dengar K-pop dan sebagainya. So kita kena cuba kaji macam mana muzik diorang, apa yang menyebabkan lagu diorang dapat sambutan, melodi yang macam mana, relax ke, lirik macam mana, lirik nak berat-berat ke, puitis ke, santai ke, straightforward ke. Sebelum benda tu akan melibatkan kreativiti kita dalam bidang dakwah. Apa yang penting dia nak tarik orang kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat dua benda ni cukuplah, cantiklah. Dia kena seiring dengan perkembangan zaman kan. Betul. Perlu ada sentiasa ada inovasi Betul. Dalam penyampaian dakwah itu sendiri. Betul. Abang Min terlibat dalam NGO kemanusiaan sebagai ikon, sebagai duta. Yep. Boleh kongsikan kenapa memilih kemanusiaan juga? Sebenarnya sebelum sebelum COVID tu kami ada banyak je event-event yang dengan NGO, tapi lebih kepada one off, macam dia panggil show, kita datang show, itu saja. Tapi semasa COVID saya banyak terlibat secara lebih serius dengan NGO. Pertama dengan Du'afa Sejahtera, Persatuan Du'afa Sejahtera, kami turun padang pergi bantu orang yang masa tu COVID kan, banyak orang yang tak ada kerja. Kita bagi pack makanan, kita lihat sendiri kesusahan orang semua. Kemudian 2021 masih lagi dalam COVID, masih lagi pandemik dan masih lagi tak boleh keluar negara, saya dengan Pertubuhan Peduli Insan pergi ke Syria ke tahun 2021. Masa tu masih tak dibenarkan keluar lagi kecuali untuk bantuan kemanusiaan, kecuali untuk ada pelajaran dan sebagainya lah. So kami pergi ke sana, balik-balik saya pun kena COVID juga masa tu, kena kuarantin. Kemudian diikuti 2022 kami pergi lagi sekali dengan intim pula. Kemudian 2024 kita pergi ke Lebanon. Jadi secara serius. Dan saya memandang sebenarnya kalau kita ni sebagai influencer ataupun kita ada follower, kita harus gunakan kelebihan yang ada tu untuk tarik orang ke arah kebajikan, ke arah membantu orang lain. Itu yang utamalah. Lagi soalan saya nak tanya kejap lagi. Baik. Bagi penonton minum air sekejap. Sebenarnya kita minum air. Kita kembali selepas ini dalam CCTV, okey? Okey, kembali dalam CCTV. Saya masih bersama dengan Abang Amin, saya senior saya di UIA Gombak. Abang Amin, tadi kita sebut tentang kemanusiaan, peranan Abang Amin sendiri sebagai duta, sebagai ikon kemanusiaan sebagainya. Mungkin ada kisah-kisah yang tak dapat dilupakan bila pergi Lebanon, Syria dan sebagainya. Memang banyak sebenarnya kisah-kisah yang saya suka kongsi pada orang lain jugalah. Bila kita pergi ke Syria, kita pergi ke kamp pelarian Syria, yang mana mereka duduk dalam kemah, dalam kesejukan. Ada beberapa peristiwa yang saya lihat yang saya rasa menyentuh hati juga. Antaranya adalah bila saya pergi ke satu rumah orang yang sakit mental di dalam Syria, mana mereka ambil orang-orang ni daripada kemah-kemah, daripada tempat-tempat yang mereka jumpa. Sebab mereka sakit mental sebab diseksa, sebab kematian ahli keluarga. Dan mereka ni saya lihat wajah muka mereka semua macam kosong, tak ada apa-apa, dan kita terbayang apa sebenarnya yang dah dia orang lalui sehingga hilang kewarasan fikiran dia. Bayangkan seksaan yang dibuat kepada mereka sampai hilang kewarasan. Mungkin anak dibunuh, mungkin isteri dibunuh dan sebagainya. Jadi
Itu antara benda yang saya tak boleh lupakan lah. Saya sangat sedih, dan masa tu yang rumah yang menjaga mereka ni pun semua sukarelawan juga, duit sendiri, minta bantuan daripada orang lain dan sebagainya. Dan apa yang saya lihat lagi, antara benda-benda lain yang pernah berlaku sebelum kami pergi tu, tempat yang kita nak pergi tu diserang dengan bom di Syria, di Azaz masa tu 2-3 hari sebelum tu, dan ada berlaku kematian lah. Cuma alhamdulillah masa kita pergi pun kita ada orang yang pihak Turki sendiri, AFAD daripada Turki, mengawal keadaan, dia cek dulu supaya keselamatan tu terjagalah. Tapi sejujurnya memang rasa macam ada satu tanggungjawab lah kita. Bukan Abang Amin saja, bukan penonton di luar sana pun, kalau boleh ada keterujaan untuk bantu mereka. Betul. Dan saya sebenarnya nak ajak ke mana-mana influencer ataupun penasyid-penasyid lah, kita kecilkan skop adik-adik yang bernasyid, ataupun mungkin yang dah lama bernasyid. Kita bernasyid, kita menyanyi, menghiburkan orang. Jadi ada orang yang follow kita, apa yang kita buat orang ikut. Kita ajak mereka sekali untuk buat bantuan kemanusiaan ni. Sebab itulah yang akan memberikan kita ketenangan, yang akan membahagikan kita sebenarnya. Bila kita dapat bantu orang lain, kita dapat lihat senyuman pada wajah orang lain. Dan sikit sebenarnya kita pun boleh berjawab di akhirat nanti. Betul. Bukan daripada mereka ni kan, yang sedang diuji ni. Bila sebut tentang kemanusiaan, saya ingat ada satu lagu intim yang menang anugerah Carta 114 terbitan TV Al-Hijrah. Selimut Kasih. Selimut Kasih. Yep. Lirik oleh Fitri Yahya. Dikompos oleh Abang Syah. 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 Lagu ni tentang berkisah kemanusiaan. Boleh share kepada penonton? Betul, lagu ni sebenarnya projek kami dengan Peduli Insan jugalah, Tuan Peduli Insan, sebab Selimut Kasih, sebab dia mengisahkan tentang kesejukan mereka di dalam kemah. Musim sejuk. Jadi selimut pelukan kasih tu simbolik lah, yang mana kita orang Malaysia ataupun kita yang ada kesenangan, kemudahan, ada Allah beri rezeki lebih ni, kita bagi mereka kehangatan. Selimut Kasih. Tapi apa yang menarik, sebab waktu final tu bayilah kontak masa tu, kami kalau boleh memang nak pergilah final kan, dah dapat kan. Tapi dah cakap minta maaf sangat-sangat, sebab memang tarikh tu kami kena pergi misi kemanusiaan di Lubnan masa tu. Tapi kamp pelarian Syria lah. So macam mana pun Abai kata, saya cakap kat Abai, boleh tak kalau Syam seorang yang wakil? Sebab Syam memang tak pergi, dia kerja kat sini kan. Jadi dia ada komitmen kerja, nak cuti susah. Jadi alhamdulillah cadangan tu diterima. Mula kami kata kalau tak diterima pun tak apa kan. Kalau kami dikeluarkan pun tak ada masalah. Tapi bila Syam pun kami tanya, dia kata dia boleh. Dia seorang je tapau habis. Saya sebenarnya bila saya kata kat Syam tu, saya dah confident dah sebenarnya Syam ni. Kita tahu kemampuan dia. Dia pernah solo, dia pernah dengan Di Hati, kumpulan Di Hati, dia pernah jadi seorang penyanyi yang utama kan. Alhamdulillah dia dapat bawa lagu Selimut Kasih dengan baik, dan feel tu pula kami dapat keputusan tu waktu dalam kereta baru balik daripada mengagihkan bantuan. Dalam keletihan macam tu, tengok live menjerit-jerit. Masa tu dia menang, sebelum menang keseluruhan tu dia menang vokal tak saya kan. Saya dah cakap dah Syam mesti menang vokal lah. Lepas tu saya doa lagi lah kat ni kan, dapatlah kot yang keseluruhan ni. Alhamdulillah rezeki dapat, dan memang benda tu satu hadiah bagi kami. Dan keletihan masa tu tengah penat nak balik ni, seolah-olah macam hilang macam tu saja. Hilang tu Terima kasih Kak Carta 114. Kredit kepada projek kita lah atas mengilhamkan satu platform sebenarnya untuk para penasyid kan. Okey, berbaki 2 minit lagi ni, mungkin apa harapan Abang Amin kepada industri nasyid? Mungkin akan terus menginovasikan pelbagai cara lah, khusus untuk dakwah macam saya sebut tadi. Dakwah ni nasyid, mungkin sekarang ni taranum, tilawah, haflah dan sebagainya. Apa lagi mungkin harapan lah untuk supaya dakwah melalui kreativiti ni terus diangkat? Betul, kepada anak-anak lah, mengenai adik-adik, anak-anak boleh juga lah kan. Anak saya pun dah 21 dah umur. Anak-anak di luar yang Allah bagi bakat, sama ada bakat melukis ke, bakat menyanyi ke, apa-apa bakat kelebihan yang ada, gunakan ke arah untuk kita ajak orang kepada Allah dan Rasul. Dan kalau boleh industri nasyid kita ni lebih ramai anak muda yang sertai, dan kreativiti yang ada, dan kita harap supaya nasyid ni dapat kegemilangan balik, kembali balik roda tu, roda kegemilangan tu berpusing, dinaikkan ke puncak balik, supaya ramai orang dapat manfaat daripada industri ni. Dan gunakanlah semua untuk kebaikan, dan kita bantu orang lain yang susah. Walaupun kita tak mampu, kita kekurangan, apa yang kita ada kita cuba bantu, dan insya-Allah Allah akan murahkan rezeki kita dengan cara yang Allah punya kuasa lah. Cara yang berbeza antara kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Sikit, boleh tak nyanyi sikit lagi juga? Boleh tak?
Mana-mana, Pak? Cinta tak pernah terbongkar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Saya nak sambung ya. Izinkan. Itu dia. Okey, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Dan juga di TV Al-Hijrah. Para penonton, harap seronok ini sebab ni first time live ni saya pun rasa macam gementar dengannya. So mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Para penonton, terima kasih atas kesetiaan anda bersama CCTV. Sebab apa? Sebab di sinilah banyak kisah inspirasi. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.